Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I will be conducting an interview regarding LGBT in Islamic perspective. I want to thank Dr. Alwani for granting us this interview. For our first question, as a doctor, what is your thought on people engaging in LGBT community? The first thing which comes into my mind is they need help. It is so wrong to be involved in LGBT. Actually, it's a mental disease. So you agree they have a mental health issue? Yeah. Okay, move on to our next question is, in your opinion, why do they choose to be part of this community? Most of them are youth. They are influenced by, I think it's social media, and in my opinion, they just want to be different. Okay, for our third question is, why do you think Malaysian has become more accepting of this matter? It's again the social media. The first people who introduce LGBT to us from the West. We always adore Western people. So you think that the Western culture has been absorbed into our community today? Yeah, sure. Okay, for the last question is, what are some diseases that they are prone to if they involve in this community? It's all sorts of STD, sexual transmitted diseases, and especially HIV or AIDS. Actually, HIV transmits faster in homosexual compared to heterosexual due to the anatomical nature of humans. That's how Allah made us actually. And all other sorts of STDs such as genital warts. We are done with our question. I think that's all from us. I want to thank Dr. Awani for this interview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Almasyita binti Saufi, wakil daripada kumpulan saya. Saya ingin menemubual Ustazah Nurin Syahmina tentang isu LGBT yang sedang berleluasa dalam kalangan masyarakat kita, ya. Boleh tak Ustazah? InsyaAllah boleh. Saya jawab yang mana saya tahu je. Ustazah, boleh tak Ustazah beritahu hukum LGBT ni? Sebab ramai remaja pada masa kini yang tak tahu pun tentang hukum LGBT ni. Diorang hanya memandang serong dan memandang remeh tentang hal LGBT ni. Tahu saya, hukum LGBT ni pengikut Al-Quran dan hadis adalah haram. Sebab kita diciptakan secara berpasangan, yang bermaksud berpasangan tu antara berlainan jantina, itu perempuan dan lelaki. Jadi bila berkait dengan LGBT ni, ada yang berpasangan antara sesama sejenis, ada yang berpasangan ataupun minat antara lelaki dan perempuan dalam satu masa yang sama. Perkara ni tidak boleh dilakukan sebab ia adalah haram dari segi hukum agama. Itu sahaja yang saya tahu. Boleh bagi tahu tak apa kesan yang akan kesan LGBT seperti kesihatan ke, gaya kehidupan? Kesan seseorang tu ataupun yang mengamalkan LGBT ni, kalau dari segi kesihatan ni banyak kita lihat, kita dengar yang yang terkena penyakit HIV dan ada juga terkena penyakit kelamin semua tu. Itu
Itu dari segi kesan kesihatan lah. Kalau dari segi mental pula, ada yang makin depres ataupun trauma disebabkan mereka ni tidak percaya dah pasangan yang berlainan jenis. Macam tu lah. Yang nak Seterusnya, Ustaz. Apakah punca yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam dunia LGBT? Punca dari segi media massa lah, sebab sekarang ni banyak je kita boleh akses internet semua kan. Jadi mereka lebih terikut gaya barat yang banyak memperjuangkan LGBT, terutamanya di Australia, di Amerika. Jadi punca-punca tu menyebabkan mereka lebih terdedah dan ingin mengamalkan LGBT ni. Bagi saya, media massa lah, pengaruh media massa lah yang paling kuat setakat ini. Ni mungkin soalan terakhir je. Apakah langkah untuk mencegah perbuatan LGBT ini? Bagi saya, langkah yang boleh dibuat bagi mengelakkan LGBT ni adalah perbanyakkan majlis-majlis agama yang berkaitan dengan kesan melakukan amalan LGBT ni. Kemudian kita boleh juga buat kempen kesihatan apabila mengamalkan LGBT ni. Apa impak dari segi kesihatan untuk mereka tu lebih sedar dan tidak terpengaruh untuk melakukan LGBT ni. Bagi saya, kempen sebegitu haruslah dilakukan secara kerap kali supaya mereka lebih sedar apa yang mereka ingin lakukan. Itu sahaja soalan daripada kami. Jadi Ustazah, terima kasih banyak-banyak sebab sudi luangkan masa dan berkongsi sedikit tentang isu LGBT ni dengan kami semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyitah, wakil kawan-kawan saya untuk menemui Cik Maria, bukan nama sebenar kan? Boleh ke kalau saya nak tanya beberapa soalan tentang masalah LGBT yang berlaku dalam kalangan masyarakat pada masa kini? Okey, boleh. Saya akan cuba sedaya upaya saya untuk bersifat terbuka dan akan menjawab semua persoalan anda semua. Okey, baiklah. Kalau begitu, soalan pertama yang saya ingin bertanya kepada Cik Maria ialah apakah punca yang menyebabkan Cik Maria terlibat dengan LGBT? Okey, perkara ini sebenarnya bermula ketika saya berumur 17 tahun. Ketika itu saya sebenarnya memang basically kita akan cakap klise bila kita cakap punca daripada rakan sebaya. Tak, sebenarnya daripada diri saya sendiri. Okey, puncanya adalah bila saya menonton video-video yang tidak elok seperti video lucah atau sebagainya yang berkaitan dengan sesama jenis. Okey, boleh dikatakan sebagai porno lah. Saya sebenarnya malu tapi begitulah puncanya. Start daripada umur 17 saya menonton video-video yang menarik. Okey, untuk soalan yang kedua, bagaimana pula Cik Mariam boleh keluar daripada aktiviti sebegini? Okey, tipulah. Kalau saya cakap mudah. Okey, umur saya 17 tahun yang saya cakap macam saya start buat benda-benda macam ni. Dia ambil daripada 2 tahun, macam 2 tahun saya dalam dunia macam tu. So kiranya umur saya 19 tahun 19 tahun saya dah start berubah. Dia macam ni sebenarnya. Dia daripada encouragement
bapa saya, keluarga saya lah, yang sentiasa sabar dan sentiasa support saya. Even dia tahu anak dia telah terlibat daripada benda-benda mengarut macam ni, dia cuba sedaya upaya memotivasikan diri saya. So, saya rasa saya keluar daripada dunia ni disebabkan oleh sokongan keluarga saya serta nasihat adik-beradik saya lah. Jadi selama 3 tahun dah Cik Mariam terlibat dengan aktiviti. Saya struggle, saya nak berubah tapi yalah, manusia susah kan. Kita nak beristiqamah tu susah begitu. Soalan seterusnya daripada saya, siapakah yang memberi dorongan kepada anda untuk berubah atau keluar daripada dunia ini? Okey, seperti yang saya cakap tadi, adalah keluarga saya. Keluarga saya memang memainkan peranan penting untuk saya, untuk perubahan saya yang sekarang. InsyaAllah akan terus istiqamah. Okey, keluarga saya lah ibu bapa saya yang tak henti-henti mendoakan saya, adik-beradik saya, abang-abang saya yang selalu menasihati saya. So dengan kesabaran, berkat kesabaran mereka, doa ibu bapa saya, itulah saya rasanya saya terbuka hati untuk berubah, meninggalkan dunia yang gelap itu. Alhamdulillah, Cik Mariam telah mendapat hidayah dia. Seterusnya, boleh lagi kan kalau Boleh sila teruskan. Saya bersifat okey. kawan-kawan, soalan lain? Apakah kesan kepada mereka yang terlibat dalam dunia LGBT? Serious talk, memang akan ada kesan yang buruk. Contohnya kepada saya, mentally akan buruk, physically akan buruk juga. Biasanya LGBT ni dia akan membawa kepada penyakit yang sangat berbahaya seperti penyakit kelamin. So saya nak awarekan dekat dunia luar, dekat orang luar, tak boleh, janganlah, elaklah daripada dunia LGBT ni sebab tidak membawa manfaat apa-apa melainkan penyakit. Akan mendatangkan penyakit dan merosakkan mental health kita. Boleh saya tanya, apakah cabaran yang terbesar semasa awak nak berubah tu? Okay, basically daripada orang sekeliling. Orang sekeliling tak tahu betapa saya struggle-nya untuk berubah. Kita ada niat, everyone memang akan ada niat untuk berubah, tapi bila dengan orang luar yang berkata buruk, lepas tu punya pandangan negatif, everyone can change but it takes time, right? Dia akan ambil masa, tapi orang luar lah bagi saya tu besar, yang mengeji, yang mengubat. Saya tahulah perbuatan saya salah, tapi apa salahnya bila mereka mendoakan yang terbaik. InsyaAllah tengok diri saya sekarang, saya boleh berubah kan. Okay, bagi saya orang luar lah cabaran terbesar, orang luar yang tak tahu betapa saya struggle ni untuk berubah. So saya nak berubah tapi dengan orang luar yang berkata-kata yang entah apa-apa, so saya jadi down balik. Macam tu lah, susah sangat. Sangat susah. Semoga Cik terus istiqamah. InsyaAllah. Jadi terima kasihlah Cik Mariam kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi pengalaman Cik Mariam ketika melibatkan diri Cik Mariam dalam aktiviti LGBT yang sedang kita tahu sekarang ni semakin berleluasa dia. Betul-betul. So thank you juga untuk korang. Semoga bermanfaat lah atas apa yang saya kongsikan tadi. Harap Cik Mariam tak kecil hati dengan pertanyaan kami. Tidak. InsyaAllah tidak. Saya ni Azimah Sarah, mewakili kumpulan saya untuk membahaskan atau mengulas tentang LGBT ni. Okey, Cik bersama kita Encik Moy. Okey, sila memperkenalkan diri anda ya. Okey, nama saya Oi Sing Mei. Okay, kita akan teruskan dengan soalan yang pertama ya. Okey, apakah punca anda menyebabkan terjebak dalam dunia ini? Okey, antara punca yang menyebabkan saya terlibat dalam LGBT ialah pengaruh rakan sebaya dan pengaruh dari media sosial. Seperti yang kita tahu, media sosial banyak
memaparkan tentang LGBT. So seterusnya punca saya terlibat dengan LGBT sebab saya rasa kurang didikan agama daripada ibu bapa saya dan juga kurang kasih sayang daripada ibu bapa. Okey. Okey, soalan yang seterusnya, apakah pandangan orang sekeliling terhadap awak? Pandangan orang sekeliling mestilah dia orang rasa yang saya ni macam pelik and dia orang rasa ibu bapa saya tidak kisah pasal kehidupan saya. Dia orang rasa yang saya ni seperti orang yang paling jahat dalam dunia ni. Boleh saya tahu tak, Cik Moy, apakah cabaran terbesar anda ketika dalam proses Cik Moy berubah? Cabaran yang keluar dari terbesar dunia ialah- LGBT. Cabaran terbesar ialah saya perlu hadap proses ni seorang-seorang tanpa sokongan daripada orang sekeliling, tanpa sokongan daripada ibu bapa saya, dan proses tu mengambil masa yang agak lama tapi saya dapat lakukan dengan jayanya lah. Saya dapat keluar daripada LGBT, dunia LGBT. Okey, seterusnya Cik Moy. Siapakah yang mendorong Cik Moy dalam untuk berubah dalam dunia LGBT? Pertama sekali diri saya sebab saya nak ubah hidup saya untuk menjadi lebih baik. Yang kedua ialah ibu bapa saya. Saya tahu tekanan yang diorang dapat daripada saya sebab ya, siapa je yang nak anak diorang jadi LGBT dalam dunia LGBT. Diorang macam malu bila keluar je orang tanya, orang cakap macam-macam. Sebab itulah diorang lah yang mendorong saya untuk keluar daripada dunia LGBT. Soalan terakhir, adakah Cik Moy berpuas hati dengan perubahan Cik Moy sekarang? Ya, saya sangat berpuas hati dengan perubahan saya sebab hidup saya jadi lebih, orang cakap lebih tenang, lebih bahagia sebab saya macam dah dapat hidup dalam dunia yang sebenar. Macam saya sangat bahagialah. Dapat menjadi manusia yang normal lah kan? Maksudnya. Ya, betul. Faham? Okey, mungkin itu sahaja daripada kita. Okey, terima kasih kepada Encik Moy kerana sudi meluang masa bersama kami. Yang lain. Sama-sama. Terima kasih Cik Moy sebab sudi luangkan masa. Sama-sama. Assalamualaikum, saya Nihat dan Sarah mewakili kumpulan saya. Bersama kita adalah Encik Aiman Mina. Okey, Encik Aiman. Di sini kita akan mengulas tentang LGBT. Adakah Encik sudah bersedia? Okey, saya akan tanyakan soalan yang pertama. Apakah punca yang menyebabkan LGBT ini? Biasa bagi pengalaman saya lah, saya yang punca saya terjelas untuk LGBT semua, saya didedahkan dengan media lah, media semasa saya membesar seseorang itu, saya didedahkan oleh media daripada US. Itulah sebab mereka kan kuat daripada segi LGBT, saya terpengaruh dengan benda itu dan itulah kita. Soalan yang kedua, bagaimanakah cara orang sekeliling atau orang awam terhadap semasa dalam dunia LGBT? Bagaimana orang sekeliling saya lah, Ya, kita. di
kalangan kawan saya yang agak tegas dalam agama ataupun mereka sering memandang serong, tetapi dari segi mereka memandang serong itu maksudnya mereka juga menasihati saya. Dan apabila saya berada di golongan yang menerapkan LGBT dalam hidup mereka, saya rasa mereka sangat menerima lah, mereka open minded dan lebih sedih. Seterusnya, apakah cabaran terbesar ketika anda dalam proses berubah? Perubahan terbesar saya rasa cabaran terbesar untuk saya berubah. Cabaran terbesar saya adalah dari segi kawan-kawan saya yang juga terhadap LGBT lah. Mereka cakap tak perlu benda untuk berubah, jadi diri kita. Tapi sebenarnya benda tu mudah dicakap tapi sangat susah untuk dibuat. Itulah mereka mencarut dan semua. Dan apabila saya cakap untuk berubah, saya akan berubah lah. Sebab saya banyak mendengar ceramah video-video ustaz yang mencegah LGBT di Malaysia. Seterusnya, siapakah yang mempengaruhi Encik atau pilihan anda masuk Encik dalam dunia LGBT? Siapa yang mempengaruhi saya, mempengaruhi fikiran saya untuk masuk ke dunia LGBT? Yang mempengaruhi semestinya circle saya yang macam lelaki yang lembut, perempuan. Ada kawan saya yang transgender dan sebagainya. So benda tu sangat mempengaruhi saya sebab mereka adalah kawan rapat saya sendiri. Sebab yalah, kita kalau hidup dalam golongan yang beragama, kita juga mungkin akan mempengaruhi mereka. Kita juga akan terpengaruh dengan cara mereka. So tambahan untuk cerita itulah, tambahan untuk yang siapa yang mempengaruhi saya untuk masuk ke dunia LGBT. Saya rasa juga media besar lah. Sebab saya sambil satu contoh yang besar adalah penyanyi terkenal lah, Sam Smith. Dia juga adalah seorang gay, katalah. Jadi sebab saya suka atas nyanyian dia, apa semua saya suka semua lagu dia, dan saya dapat tahu yang dia adalah gay. So saya akan terpengaruh. Saya terpengaruh dengan cara hidup. Okey, mungkin itu sahaja soalan daripada kami. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih.